Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Balkis binti Mat Zainan dan insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang punca dan langkah penyelesaian bagi isu keruntuhan akhlak. Dan pada hari ini saya akan fokuskan kepada masalah ponteng sekolah. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Janiuddin Benga atas segala tunjuk ajar dan juga bimbingan beliau sehingga akhirnya berjaya membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kita lihat kepada slide yang pertama. Di sini kita dapat lihat beberapa keping gambar yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak. Tapi sebelum itu, timbulnya persoalan dari pihak saya, mana apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan isu keruntuhan akhlak. Kita sering dengar di dada-dada media dan juga di dada-dada akhbar bahawa kerap kali dilaporkan bahawa ramai remaja masa kini yang terlibat dengan isu keruntuhan akhlak. Misalnya dalam gambar yang saya kepilkan bersama, dapat kita lihat ada remaja yang telah terlibat dengan kes dadah ataupun inhalant yang mana amat malang sekali kerana ia dapat memberikan kesan kepada masa depan mereka. Selain daripada itu, masalah seperti gejala seks bebas dan juga merokok serta clubbing sudah menjadi seperti satu amalan kebiasaan yang tidak asing lagi dalam diri remaja. Terutamanya perkara ini tertumpu kepada remaja-remaja yang membesar di kawasan bandar. Selain daripada itu, kita juga akhir-akhir ini kita sering kali dengar dengan gejala menonton pornografi yang mana gejala ini dapat meninggalkan pelbagai kesan yang buruk kepada mental dan juga emosi pelajar. Selain daripada itu, gejala seperti merempit dan juga ponteng sekolah juga tidak asing lagi kerana perkara ini sudah dibincangkan sejak daripada dahulu lagi. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya. Iaitu kita pergi kepada pengenalan. Baiklah, yang pertama kita akan lihat dahulu kepada definisi keruntuhan akhlak. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak ini? Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, keruntuhan bermaksud perihal runtuh, jatuh, roboh ataupun rosak. Manakala daripada Ibnu Miskawai, akhlak merupakan sesuatu sifat ataupun tingkah laku yang boleh dibentuk. Tingkah laku peribadi yang boleh dibentuk. Jadi daripada kedua-dua maksud ini dapatlah saya simpulkan bahawa sebenarnya keruntuhan akhlak ini dapat didefinisikan sebagai kerosakan tingkah laku apabila golongan remaja ini melakukan perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Misalnya tadi kita ada lihat contohnya gejala merempit. Sedangkan di dalam Islam mengajar kita dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad juga banyak mengajar kita perlulah sayang kepada diri kita sendiri serta menjaga keselamatan diri kita. Tetapi gejala seperti merempit ini nyata-nyata menunjukkan bahawa individu yang terlibat ini tidak sayang kepada nyawa yang diberikan oleh Allah. Okey. Kita lihat pula kepada definisi ponteng. Definisi ponteng ini adalah perbuatan lari daripada tugas atau tanggungjawab tanpa kebenaran. Definisi ini saya petik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Nyatalah di sini bahawa ponteng yang mana ia adalah salah satu bentuk isu keruntuhan akhlak masa kini iaitu perbuatan melarikan diri daripada tanggungjawab. Setiap individu ataupun setiap orang yang diciptakan oleh Allah atas muka bumi ini telah ada tanggungjawab mereka masing-masing. Misalnya golongan remaja ataupun anak-anak muda ini, mereka telah mempunyai tanggungjawab untuk menuntut ilmu di sekolah. Akan tetapi apabila mereka ponteng, mereka telah lari daripada tanggungjawab tersebut dan mereka enggan menuntut ilmu di sekolah. Malah mereka keluar daripada kawasan sekolah dan melakukan perkara-perkara lain yang tidak berfaedah. Baiklah, kita lihat di sini ada saya sertakan keratan akhbar berkaitan dengan isu ponteng. Seperti keratan akhbar yang pertama, di sini dapat kita lihat bahawa tajuk keratan akhbar yang dipetik daripada utusan Malaysia ini, tajuknya berbunyi, Trend Ponteng Sekolah Semakin Menjadi-Jadi. Nampak di situ kan? Manakala yang kedua pula,
dapat kita lihat di sini bahawa akhbar ini menulis bahawa 3,992 kes ponteng sekolah telah dikesan. Berita ini diambil daripada berita harian pada bulan 30 hari bulan Jun 2019. Manakala yang terakhir sekali adalah perhatian akhbar daripada Sinar Harian yang mana tajuk dia berbunyi 14,000 pelajar telah direkodkan ponteng pada tahun lepas dan akhbar ini telah ditulis pada 18 Februari tahun 2020. Tidak asing lagi daripada kita, mana daripada dahulu lagi, daripada sejak sekolah ditubuhkan sudah wujudnya isu ponteng sekolah ini. Sehinggalah zaman sudah moden sekarang masih lagi wujud isu ponteng sekolah. Baiklah, kita lihat terus kepada punca berlakunya ponteng. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan selalu tanya, apakah sebenarnya punca remaja-remaja ini bertindak dan memilih untuk ponteng sekolah dan tidak melibatkan diri dengan sesi PDP di dalam kelas. Sedangkan rakan-rakan yang lain boleh sahaja duduk di dalam kelas daripada pagi sekitar pukul 7.30 sehinggalah mereka balik pada sekitar pukul 1 hari. Jadi, apa sebenarnya punca perkara ini berlaku? Yang pertamanya, apa yang dapat saya simpulkan di sini bahawa terdapat berlakunya kepincangan dalam institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan yang melibatkan remaja itu sendiri. Manakala yang kedua adalah sikap dan juga akhlak remaja itu sendiri ataupun akhlak pelajar itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah persekitaran sekolah yang membosankan dan kurang menarik. Baiklah, kita lihat dulu kepada satu-satu. Punca yang pertama iaitu kepincangan dalam institusi kekeluargaan. Baiklah, mengapa saya kata perkara ini menjadi salah satu punca yang utama adalah kerana remaja yang membesar dalam persekitaran yang penuh dengan masalah sosial pasti akan terkesan dengan pembesarannya sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi diorang. Yang mana di sini kita dapat fikirkan yang mana bahawa sekiranya pelajar tersebut membesar dalam situasi misalnya ibu bapa mereka berpisah. Dan mereka kerap kali apabila di rumah mereka kerap kali mendengar ibu bapa mereka bergaduh ataupun berselisih faham sehingga menyebabkan mereka berasa serabut dan seterusnya menjadikan emosi mereka tidak stabil. Ada juga sesetengah remaja yang membesar dalam keluarga yang tidak mengamalkan ilmu-ilmu agama, yang mana ibu bapa mereka tidak solat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa semasa bulan Ramadan. Jadi bagaimana remaja-remaja yang membesar dalam persekitaran begini hendak mengukuhkan atau menguatkan mereka punya unsur-unsur rohani. Jadi disebabkan oleh itu, remaja-remaja seperti ini kerap kali terlibat dengan isu keruntuhan akhlak, terutamanya mereka kerap kali memilih untuk ponteng sekolah. Okey, saya petik daripada kata-kata Muhammad Nazim pada tahun 2013, remaja yang berpotensi dalam salah laku remaja dan devian adalah mereka yang berlatar belakangkan sistem keluarga yang tidak berfungsi. Seperti yang saya cakapkan tadi, sistem keluarga yang tidak berfungsi ini adalah sistem keluarga yang tidak stabil dan tidak mempunyai, orang Islam kata tidak mempunyai keluarga yang tak ada sakinah, tak ada mawadah dan tak rahmah. Yang mana tiada wujudnya unsur-unsur kasih sayang, tak ada wujudnya unsur-unsur ketenangan dan sebagainya. Daripada sini kita dapat rujuk kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan suci iaitu fitrah. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat daripada Bukhari. Daripada hadis ini jelaslah di sini bahawa sebenarnya kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak remaja masa kini dengan terlibat dengan isu-isu keruntuhan akhlak seperti ponteng sekolah sebenarnya bukan salah diri mereka sendiri. Ianya berpunca daripada sejak mereka kecil. Yang mana apabila mereka dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengamalkan Islam, yang tidak menyerapkan unsur-unsur nilai murni dan sebagainya, ibu bapa tersebut yang harus dipersalahkan sepatutnya. Oleh itu, seterusnya kita lihat pula kepada punca yang kedua, iaitu masalah sikap dan juga akhlak remaja itu sendiri. Okey, sewajarnya menurut logik akal pada usia remaja ini sewajarnya mereka sudah boleh membezakan antara perkara yang baik dan juga yang buruk.
Oleh itu, mereka sewajarnya sudah bijak membuat keputusan demi masa depan mereka sendiri. Ini kerana remaja ini dalam Islam dikatakan sudah mumayyiz, yang mana mereka dapat membezakan perkara yang ini dilakukan itu sama ada ianya baik ataupun buruk. Cuba anda bayangkan sekiranya seorang remaja itu tidak dapat membezakan sama ada gejala ponteng itu baik ataupun buruk, maka ia agak pelik kerana sepatutnya menurut logiknya mereka ini sudah matang. Jadi mereka boleh tidak perlu terikut-ikut sama ada terikut-ikut dengan rakan-rakan ataupun terikut dengan trend remaja-remaja lain daripada remaja-remaja lain yang ponteng sekolah. Namun, terdapat juga setengah remaja yang belum berfikiran matang sehingga menyebabkan mereka terikut-ikut dengan trend terkini sehingga sedangkan trend tersebut di luar kemampuan mereka. Contoh mudah yang saya dapat kepilkan di sini gambar bersama adalah contoh trend berpakaian. Yang mana seperti umum mengetahui bahawa trend sekarang, trend daripada segi berpakaian, trend muzik ataupun trend daripada segi teknologi, segalanya berkembang dengan pesat dan laju. Jadi setiap daripada sesuatu trend itu kerap kali bertukar-tukar daripada masa ke masa. Jadi terdapat setengah golongan remaja ini yang sebenarnya mereka tidak mampu daripada segi kewangan. Akan tetapi disebabkan mereka ingin terikut-ikut, mereka ingin mengikuti idola-idola mereka seperti artis-artis ataupun ikut rakan mereka sahaja pun mereka ingin berpakaian seperti rakan-rakan mereka yang lain. Sedangkan pakaian yang mereka hendak beli tu mereka tidak mampu. Sedang hingga kan ada daripada mereka yang sanggup mengikat perut, tidak makan dan ataupun tidak pergi ke sekolah semata-mata untuk mencari wang sampingan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka hendak seperti baju baru, handphone, telefon baru dan sebagainya semata-mata untuk mengikuti trend semasa. Sedangkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari kiamat kelak apabila tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Mereka adalah yang pertama, pemuda yang sejak kecil sudah beribadat kepada Allah dan yang kedua, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Daripada hadis ini dapat kita bandingkan dengan apa yang golongan remaja yang saya cakap sebelum ini, yang mana sikap dan akhlak remaja yang sanggup untuk melakukan apa sahaja, waimah ponteng sekolah semata-mata untuk mendapatkan wang untuk mengikuti trend semasa. Sedangkan mereka tidak merujuk kepada hadis daripada Abu Hurairah ini, yang mana kita sebagai seorang remaja mereka perlulah banyak beribadat kepada Allah dan juga mereka perlu banyak menghadiri masjid-masjid dan juga surau-surau yang ada di sekitar mereka. Seterusnya kita lihat kepada punca yang ketiga iaitu punca yang terakhir, di mana persekitaran sekolah yang kurang menarik juga menjadi punca kepada masalah ponteng sekolah. Yang mana persekitaran sekolah yang ceria dan menarik ini dapat merangsang rasa suka pelajar untuk terus hadir ke sekolah. Selain daripada keadaan fizikal sekolah seperti kelas yang ceria, cantik dan sebagainya, strategi pengajaran guru juga turut memainkan peranan dalam isu ponteng sekolah ini. Cuba anda bayangkan persekitaran sekolah yang sudah cantik, kemas, bersih, berwarna-warni dan sebagainya, akan tetapi guru yang mengajar itu mengamalkan sikap-sikap yang negatif, seperti mana misalnya ada setengah guru yang bersikap pilih kasih terhadap pelajar yang lebih pandai ataupun lebih bijak, dan manakala murid-murid yang kurang pintar ataupun kebiasaannya murid-murid yang duduk di kelas belakang ini selalunya lebih terpinggir. Jadi sebagai seorang guru, mereka tidak sewajarnya melakukan perkara sebegini. Kerana menurut Imam Al-Mawardi, antara adab sebagai seorang guru adalah menjadikan matlamat mengajar dengan ikhlas dan mendapatkan keridaan Allah semata-mata ini tanpa mengharapkan ganjaran daripadanya. Kata-kata ini adalah daripada saya rujuk daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi di sini jelaslah dapat kita simpulkan bahawa walaupun murid itu kurang pintar ataupun mungkin dia mempunyai masalah yang lebih special seperti murid-murid berkeperluan khas, kita sebagai guru sewajarnya bersikap tidak mementingkan perkara-perkara tersebut dan bersikap pilih kasih. Kita sewajarnya melayani mereka secara adil. Perkara ini dapat memastikan murid-murid ini sayang kepada guru
sayang kepada kita dan menyebabkan mereka suka untuk hadir ke sekolah dan menuntut ilmu. Jadi kita lihat pula kepada yang seterusnya iaitu cadangan langkah penyelesaian. Cadangan langkah penyelesaian di sini saya highlightkan ada dua, iaitu yang pertama, ibu bapa perlu memastikan institusi keluargaan yang dibina adalah kukuh dan dilengkapi dengan mawadah. Yang kedua, pembinaan hubungan kerjasama yang mantap dalam persatuan ibu bapa dan guru iaitu PIBG. Kita lihat dahulu kepada langkah yang pertama iaitu memperkukuhkan institusi kekeluargaan yang dibina. Ibu bapa perlu sentiasa memperbaiki diri dengan mengeksplorasi pelbagai ilmu pengetahuan dari segi ilmu agama maupun ilmu mendidik anak ataupun ilmu parenting. Yang mana perkara ini tidak boleh dipandang enteng. Tidak bermaksud apabila kita sudah menjadi ibu bapa, kita boleh mendidik anak-anak kita berdasarkan kepada ilmu sedia ada ataupun kita merujuk kepada cara ibu bapa kita dahulu mendidik kita. Perkara ini adalah sangat salah kerana anak-anak yang dididik adalah berbeza zaman. Anak-anak yang dididik pada zaman dahulu mempunyai perkembangan minda yang berbeza dengan anak-anak zaman sekarang, di mana anak-anak zaman sekarang lebih cepat perkembangannya. Ini kerana mereka terdedah dengan media, dengan media sosial, dengan pelbagailah daripada TV, daripada telefon dan sebagainya. Perkara ini menjadikan ibu bapa perlu sentiasa top up ilmu mereka, sentiasa menambah baik ilmu yang mereka ada supaya dapat seiring dengan perkembangan anak-anak. Tidaklah apabila anak-anak bertanya, ibu-ibu, apakah yang dimaksudkan dengan seks? Kita jadi seperti tabu atau kita jadi seperti tak boleh nak jawab apa yang anak itu ini. Macam kita selalu menyisihkan mereka, bagi kita, awak tak perlu tahulah sebab awak kecil lagi. Kita tak boleh buat itu. Lebih baik anak-anak tahu perkara ini daripada kita sendiri, daripada ibu bapa sendiri berbanding dengan mereka tahu daripada orang di luar. Kita risau orang di luar akan mendedahkan kepada anak kita tentang perkara ini tapi dalam melalui perkara yang tidak elok seperti seks bebas, pedofilia dan sebagainya. Selain daripada itu, ibu juga perlu menunjukkan contoh perlakuan yang terbaik kepada anak dengan menjadi qudwah hasanah dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Dari sini perkara ini juga tidak boleh dipandang enteng kerana kebanyakan masa anak-anak hidup adalah di sekitar ibunya ataupun berada di rumah. Jadi sebagai ibu bapa kita perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, barulah anak-anak boleh ikut dengan apa yang kita buat. Sekiranya ada ibu bapa yang tidak mengamalkan amalan mengaji setiap hari, bagaimana seorang anak hendak tahu apa yang perlu dilakukan sebagai seorang Muslim iaitu seperti mengaji dan sebagainya. Contoh juga, ibu bapa boleh menerapkan nilai tanggungjawab dalam diri anak supaya mereka sedar dengan tanggungjawab mereka untuk menuntut ilmu di sekolah. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan? Ibu bapa boleh menerapkan atau menunjukkan contoh dengan cara tidak sewenang-wenangnya ponteng kerja ataupun tidak sewenang-wenangnya tidak hadir ke kerja ataupun mengambil MC sewenang-wenangnya sedangkan tiada alasan yang kukuh. Jika ibu bapa mengamalkan amalan seperti yang saya sebutkan tadi ataupun mengambil MC sewenang-wenangnya, maka anak-anak juga akan melihat, oh, ibu bapa aku boleh buat macam ni, boleh tak hadir ke sekolah atau ke tempat kerja dengan mudah, maka mereka akan ikut kerana anak-anak ini banyak yang tidak tahu dan mereka akan belajar daripada apa yang mereka lihat. Jadi dari sini dapatlah kita tekankan bahawa ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak, barulah anak-anak dapat ikut dan juga dapat tahu apakah dia nilai-nilai yang baik untuk dicontohi. Baiklah, yang terakhir sekali adalah hubungan kerjasama antara persatuan ibu bapa dan juga guru iaitu PIBG perlulah diperketatkan. Yang mana dengan mewujudkan hubungan kerjasama yang baik antara semua ibu bapa dengan pihak sekolah, perkara ini dapat memastikan pelbagai masalah dapat diselesaikan dan peranan ibu bapa dan juga pihak sekolah dapat menjalankan peranan masing-masing dalam usaha mendidik anak. Pembinaan hubungan yang kukuh ini adalah sangat penting supaya kedua-dua belah pihak dapat menyumbang idea serta pengetahuan mereka dalam mendidik anak pelajar.
Contohnya di sini, pihak sekolah boleh berkolaborasi dengan ibu bapa untuk berbincangkan idea tentang serta cadangan penyelesaian dalam menangani isu ponten di sekolah. Misalnya di sekolah itu, ibu guru telah dapat, guru disiplin telah mengenal pasti beberapa orang pelajar yang terlibat dengan ponteng. Maka pihak sekolah boleh menghubungi ibu bapa tersebut untuk hadir ke sekolah dan berbincang apakah sebenarnya punca anak-anak ini tidak dapat hadir ke sekolah. Adakah memang mereka ini sakit ataupun mereka ada masalah kewangan ataupun memang murid itu sendiri mempunyai sikap yang tidak baik. Jadi dengan cara ini pihak sekolah boleh bekerjasama dengan ibu bapa. Selain daripada itu, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan ibu bapa untuk menghias seluruh kawasan sekolah dengan tujuan untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif buat para pelajar. Perkara ini bukan untuk sesiapa, malah untuk anak mereka sendiri. Jadi saya yakin ibu bapa pasti tidak keberatan untuk menyumbangkan mereka punya tenaga untuk menghias kawasan sekolah demi memastikan anak-anak suka ke sekolah. Jadi itu sahaja daripada saya. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa pelbagai pihak perlulah bekerjasama dan berganding bahu dalam memastikan masalah ponteng sekolah ini dapat dihapuskan dan juga dapat diselesaikan. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.